Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afad bin Muhammad Urmimbar, memegang nombor matriks 1211539 dari kumpulan 11 yang membuat kajian tentang konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. InsyaAllah saya akan membentangkan bab yang pertama dalam kajian ini, iaitu bab pendahuluan. Baiklah, pada mulanya ialah latar belakang bagi kajian ini, iaitu latar belakang tentang konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. Berdasarkan ensiklopedia, kebahagiaan ini bermaksud suatu keadaan wujudnya perasaan aman damai serta gembira. Terdapat juga kebahagiaan menurut Aristotle, iaitu seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal pada zaman Yunani purba ini. Menurutnya, ikan semestinya bahagia kerana mereka boleh berenang, manakala burung pula semestinya bahagia kerana mereka boleh terbang. Maka, segala kemampuan yang istimewa yang dimiliki oleh manusia dan makhluk lain tiada, iaitu seperti ikan, benda dan burung tadi, kemampuan tersebut pasti akan menjadikan manusia bahagia. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada objektif kajian ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti latar belakang tokoh ini, iaitu Ibnu Al-Haytham. Dan yang kedua pula, menjelaskan konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. Dan yang ketiga pula ialah mengupas kaedah bagaimana mencapai kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada metodologi kajian bagi tajuk kami ini. Kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kaedah pendekatan. Pendekatan yang kami lakukan ialah dengan menggunakan kaedah menganalisis. Melalui kaedah menganalisis, kami menggunakan internet bagi menganalisis data-data ataupun bahan carian yang membincangkan tentang konsep kebahagiaan dan kaedah untuk mencapai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang tokoh Ibnu Al-Haytham. Seperti yang kita tahu, nama lengkap bagi Ibnu Al-Haytham ialah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Iraq pada tanggal 1 Julai 965 Masihi, yang mana pada masa itu merupakan sebuah wilayah Empayar Buyah. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basra, Iraq sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Dan setelah berapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan untuk merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan pula, beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Beliau juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang dalam menempuh perjalanan menuju Universiti Al-Azhar. Kemudian hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan dan falsafah. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat untuk mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang yang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Terdapat beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Dalam kajiannya, beliau juga telah menjelaskan bagaimana kedudukan ataupun sifat cahaya seperti bias cahaya ataupun pembalikan cahaya. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Al-Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisella mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Selain itu, teori Ibnu Al-Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur. Ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori Ibnu Al-Haytham ini telah membawa kepada penemuan golongan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan ditayangkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Selain sains, Ibnu Al-Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafizik dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau juga turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.
Di antara buku karya Ibnu Al-Haytham adalah Al-Jami' fi Usulul Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matematika dan analisanya. Seterusnya, kitab At-Tahlil wa Tarkib iaitu mengenai ilmu geometri. Seterusnya, Makalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi para musafir, dan pelbagai lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham. Saya akan menerangkan tentang konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. Sebelum saya menerangkan mengenai definisi konsep kebahagiaan, saya akan memberi pengenalan serba sedikit. Konsep kebahagiaan ini tidak dapat dicapai oleh makhluk lain seperti tumbuhan dan haiwan. Ini telah membuktikan jurang perbezaan antara makhluk Tuhan diklasifikasikan melalui kewujudan akal. Oleh itu, akal yang tidak digunakan dengan sebaiknya seolah-olah menjadikan manusia itu darjatnya sama dan selevel dengan haiwan dan tumbuhan. Baik, sekarang mari kita lihat definisi yang telah digariskan oleh Ibnu Al-Haytham. Kebahagiaan ialah pembebasan jiwa dari sesuatu yang menghalanginya, sama ada dalam bentuk kesakitan iaitu rawah min alam, dan kebebasan selain daripada kesakitan iaitu rawah min ghairi alam. Antara contoh konsep kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan bersifat sementara. Lawan kepada kebahagiaan ialah kesedihan dan kepedihan. Contoh kebahagiaan bersifat sementara ini, contohnya apabila seseorang dia berasa lapar, maka mereka ni automatik akan keluar mencari makanan. Setelah mendapatkannya, lantas mereka pun berasa kenyang. Jadi di sini kebahagiaan mereka tu mereka rasai hanya semasa itu sahaja. Apatah lagi jika mereka terlebih had dalam pengambilan makanan yang menjadikan mereka berasa sedih dan sakit. Kebahagiaan yang dihubungkaitkan dengan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini ialah ilmu yang benar yang membebaskan manusia dari kejahilan, mendorong manusia kepada tindakan yang sihat, yang menyelamatkan orang daripada sia-sia. Kebahagiaan yang bersifat hakiki menjadikan seseorang itu adil, iaitu adil. Iffah, iaitu bersederhana. Syaja'ah, berani. Juga aklan, iaitu bijaksana. Seperti yang kita ketahui bahawa Abu Ali iaitu dikenali sebagai Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang warak, tekun beribadah serta mengagungkan syariah. Ini menunjukkan bahawa sifat-sifat terpuji yang ada pada Abu Ali itu adalah sifat akiliyah seperti sifat adil, sifat sederhana, sifat berani dan bijaksana dalam menjadi landasan bagi pelaksanaan ibadah dan ketaatannya. Semua sifat terpuji tersebut merupakan sifat terpuji yang bersifat batin yang wujud dalam diri Ibnu Al-Haytham yang bersumberkan ajaran agama. Dengan demikian, jelaslah bahawa dalam pandangan Ibnu Al-Haytham, kebahagiaan yang hakiki dan abadi ada di akhirat, dan kebahagiaan hakiki di dunia meskipun boleh diraih oleh manusia, ia bersifat sementara dan dibatasi dengan ruang dan waktu. Oleh kerana itu, dapatlah kita rangkumkan bahawa pandangan Ibnu Al-Haytham terdapat 3 jenis kebahagiaan, iaitu yang pertama, kebahagiaan yang bersifat jasmania. Yang kedua, kebahagiaan yang berhubungan dari segi perbuatan terpuji. Dan yang ketiga, kedua jenis kebahagiaan di atas berkaitan dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat, terutamanya jika didasarkan kepada tuntutan agama tentang kemuliaan akhlak yang berasal dari sumber-sumber agama. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa kebahagiaan di akhirat dengan kebahagiaan di dunia yang merangkumi 3 perkara, iaitu nafsiyah yang melibatkan ilmu dan sifat yang terpuji. Kedua, badaniyah seperti kesihatan badan dan keselamatan. Dan ketiga, segala yang lain dari diri dan badan, iaitu kharijiyah seperti kekayaan dan selainnya.
Maka dari itu kebahagiaan di dunia ini bukanlah hanya berkait dengan kehidupan duniawi sahaja, malah ia berkait juga dengan kehidupan abadi kelak berpandukan kenyataan yang dijelaskan oleh agama yang bersumberkan wahyu. Saya Nur Afifah Amira binti Zahrudin, nombor matrik 1211520. Melalui penelitian dan pemahaman tentang tokoh kajian iaitu Imam Ibnu Al-Haytham, kami dapat memahami bahawa beliau merupakan ilmuwan yang menitik beratkan dan mendahulukan prinsip-prinsip keagamaan seperti tauhid dan akhlak bagi mencapai kebahagiaan. Baginya, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di akhirat yang meliputi keindahan dan kesempurnaan tata susila. Setiap etika yang digambarkannya adalah sesuatu yang mempunyai kaitan akidah kerana memberi penekanan terhadap pemahaman akidah dan kepercayaan terhadap alam abadi iaitu alam akhirat. Dalam konsep akhlak, beliau sangat merendah diri dalam menyampaikan ilmu mahupun menerima ilmu. Kebahagiaan yang dikecapi di akhirat secara tidak langsung memberikan seseorang itu kebahagiaan di dunia juga. Oleh itu, konsep yang dibawa oleh Imam Ibnu Al-Haytham ini sangat digalakkan kepada semua orang kerana menyeimbangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.